Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Jadi kita sambung kitab kita Tafsir Al-Munir surah Al-Fajr. Kita berhenti di ayat yang ke-25. Surah ni semua ada 30 ayat. Jadi kita dah tafsir, kita dah bincang lebih kurang dalam 24 ayat. Jadi lagi 6 ayat lah. Baik, kita tengok tafsiran dia. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin. Kata pengarang, firman Allah yang bermaksud, maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyeksa seperti seksaannya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Temu fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Maknanya ini adalah jawab syarat kepada ayat sebelumnya. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyeksa seperti siksaan Allah, dan tidak ada sesiapa pun yang mengikat orang kafir dengan rantai besi dan belenggu seperti mana ikatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nak cerita siksaan Allah yang paling dahsyat. Kita pernah tengok siksaan teruk kat dunia. Allah punya siksaan lebih dahsyat. Kalau tuan-tuan baca sejarah, antara siksaan yang teruk kat dunia ni, antaranya lah bubuh dalam apa, lembu besi, bubuh orang dalam tu kemudian dibakar. Itu ada di barat. Itu siksaan orang tu dia buat lembu daripada besi. Mana orang yang buat jahat, kurung dalam lembu besi tu, tutup, lepas tu bakar. Jadi yang buat lembu ni, dia persembahkan pada Maharaja Perancis. Dialah orang yang pertama yang kena bakar. Raja tu suruh bagi dia rasa dulu. Jadi bila lembu tu dibakar, orang dalam tu sementara dia nak mati, dia akan menjerit dan dia akan keluar bunyi lembu. Dia keluar bunyi lembu. Sebab bila menjerit dalam tu, dia ada cara udara dia lah. Salur udara tu dibuat supaya bunyi tu macam lembu mengaung. Padahal orang yang kena bakar dalam tu. Itu yang teruk. Ada juga yang bagi pakai baju besi. Baju besi, dalam baju besi itu penuh dengan duri-duri tajam. Tajam-tajam tu. Bubuh orang dalam tu, kemudian paku dia dalam tu, biar dia mati. Antara siksaan yang teruk lagi, rebus dalam minyak panas. Rebus dalam minyak panas sampai mati. Buat minyak panas, lempak. Ada yang teruk lagi dulu, sula. Kita tahu sula kan, cucuk daripada punggung ataupun perempuan pada kemaluan depan sampai keluar ke mulut. Macam Sumayyah kena, Abu Jahal bunuh Sumayyah macam tu lah. Abu Jahal dia bunuh Sumayyah dengan dia ambil tombak, dicucuk di kemaluan Sumayyah sampai keluar di mulut Sumayyah. Kita tengok dalam cerita Piramli, Semirah Padi. Dalam Islam tak ada, tuan-tuan. Dalam Islam tidak ada hukum sula. Sula ni antara hukum yang agak sakit lah. Bila dah sula, kemudian dia akan pacak biasanya. Pacak biarlah mati. Antara yang teruk lagi siksaan, disiat kulit. Siat hidup-hidup. Siat kulit, semua kulit ni dibuang biar mati. Itu antara siksaan teruk. Ada lagi sahabat Nabi Abu Marsad Al-Ghanawi, sahabat Nabi yang kena siksa macam mana? Dipotong sikit-sikit. Nak potong sikit, potong sikit, potong sikit, potong sikit, potong sikit. Macam tu. Bagi siksa, nak bagi mati tu. Sahabat Nabi kena. Berapa orang yang kena tangkap, dia berbunuh macam tu lah. Potong sikit-sikit, potong sikit-sikit, bagi darah tu keluar sementara nak mati. Kemudian ada lagi siksaan yang teruk yang dalam cerita Ashabul Ukhdud. Tanam
gergaji kepala. Tanam lepas tu gergaji. Sementara nak mati tu lah. Baik, jadi tuan-tuan, itu sesaan-sesaan yang kita tengok teruk lah. Tapi dalam Quran sebut tidak ada orang yang seksa yang lebih seksa daripada seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka lagi teruk. Tak dapat kita nak gambarkan dengan seksaan dunia yang kita tengok. Baik. Ada seksaan yang teruk lagi tuan-tuan. Dicungkir mata. Ada cungkir mata. Hidup-hidup orang cungkir mata. Lepas tu baru dibunuh. Baik. Dan tidak ada yang diikat seperti ikatannya. Sebab nanti di akhirat akan dibelung oleh malaikat Zabaniyah. Jadi ikatan Zabaniyah tu tidak ada ikatan yang sehebat ikatan malaikat Zabaniyah. Kemudian ayat ini memberi galakan supaya manusia beramal soleh dan beriman. Ia juga memberi amaran supaya manusia menjauhkan diri pada kekufuran dan maksiat. Ini galakan. Quran dia akan ada dua ayat. Dia ada targhib, dia ada tarhib. Targhib ni supaya kita semangat buat ibadah. Tarhib supaya kita takut nak buat maksiat. Dia akan datang sekali. Ayat lagu ni sebut supaya apa? Kita menjauhi maksiat, banyak melakukan amal ibadah. Kemudian Allah menyebutkan kan orang yang meninggalkan sifat halubah dunia, kelazatan dan syahwatnya di dunia, dan berita gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, apa berita gembira dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ni sebagai ulama sebut diturun kepada sahabat Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, kan dia mati syahid di medan Uhud. Jadi turun ayat ni, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyah, dalam keadaan kamu redha. Kita jiwa ni rasa redha, mardiyah, dan diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba aku, dan masuklah kamu dalam syurga aku. Sebagai riwayat sebut, boleh jadi kisah ni jadi dua kali. Sebagai riwayat sebut, waktu surah ni turun ketika mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dekat dengan Nabi. Bila turun ayat ni, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengar bacaan ni. Maka Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, ma ahsan hadha. Wahai Rasulullah, alangkah indahnya ayat ni. Maka Nabi SAW kata, ama innahu yaqulul malak laka indal maut. Sesungguhnya perkataan inilah yang malaikat akan kata padamu ketika mana engkau akan meninggal dunia. Maksud dia, kata-kata ni juga akan diucap. Nabi jamin malaikat akan sebut pada engkau, wahai Abu Bakar, nanti masa nak mati. Sebagai riwayat kata masa di alam barzah, dah alam di hari kiamat. Jadi ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ayat inilah yang malaikat akan bagi tahu masa kita nak mati. Saya nak mati, tengah-tengah nyawa sampai di sini, malaikat akan sebut bacaan ni. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata-kata ni akan disebut nanti di akhirat kelak. Yang ni akan disebut tuan-tuan. Sebab bila kita nak mati tuan-tuan, kan malaikat dia akan bagikan khabar gembira pada kita. Kalau kita orang yang baik, masa nyawa sampai di halkum, malaikat akan sebut perkataan ni. Tapi kalau kita di kalangan orang yang jahat, masa nak mati, malaikat akan bagi kita khabar gembira dengan api neraka. Tengok macam mana kita hidup. Itu yang ulama ada sebut, an-nasu mata ala ma'asha alaihi, al-insanu mata ala ma'asha alaihi. Makna dia apa? Manusia mati di atas kebiasaan hidup dia. Dia biasa hidup macam mana, dia akan mati macam tu. Kalau dia biasa hidup buat baik, masa dia mati malaikat rahmat yang turun. Kalau dia biasa turun buat jahat, masa dia hidup dia buat jahat dia mati, yang datang kat dia malaikat azab. Biasanya macam tu tuan-tuan. Memang itu yang Ibnu Hajar Asqalani sebut tu memang betul pun. Kalau orang kita tengok dia selalu buat maksiat, dia akan mati dalam keadaan dia buat maksiat. Kalau dia selalu hidup, dia selalu buat baik, dia akan mati dia melakukan ibadah.
Itu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, Allah berkata dalam ayat ni juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dicerita satu kisah ketika mana kerajaan Khalifah Abu Mansur, Khalifah Bani Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah Abu Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur. Ada beberapa orang tentera Islam kena tangkap. Tentera Rom tangkap dia, bawa dia pergi ke kerajaan Rom lah di Syria. Sampai di hadapan Maharaja Rom, depan Hercules, maka Maharaja Rom tawarkan mereka masuk Kristian. Masuk Kristian selamat. Masuk Kristian selamat. Tapi kalau tak masuk Kristian, potong kepala. Dia paksa tentera Islam masuk Kristian. Maka yang pertama, kata masuk Islam ke tak nak masuk Islam, masuk Kristian ke tak mau. Yang pertama masuk Kristian. Seorang tentera Islam yang pertama masuk Kristian. Dia tak jadi kena bunuh lah. Tentera Islam yang kedua pula nak kena bunuh ke, nak masuk Kristian ke? Yang kedua juga masuk Kristian. Yang ketiga pula nak masuk Kristian ke, nak kena bunuh. Yang masuk Kristian pun, yang ketiga pun masuk Kristian. Cerita ni sebut dalam kitab Al-Ajaib, karangan Abu Muhammad Al-Hafiz Muhammad bin Munzir Al-Hafiz Muhammad bin Munzir. Jadi dalam kitab tu disebut kisah ajaib ni. Yang keempat pula macam mana? Nak masuk Kristian ke ataupun kena bunuh? Yang keempat tak mau, dia kekal dengan Islam. Maka dipotong kepala dia. Bila potong kepala dia tu ambil lempak dalam sungai. Tepi dia betul sungai, ambil lempak dalam sungai. Kepala tu jatuh, tenggelam. Bila tenggelam, kepala tu timbul balik. Dah timbul balik, muka kepala tu berpaling. Tengok sahabat ada 3 orang yang murtad tu. Kan sahabat ada 3 orang murtad. Kepala tadi kena potong lah, masuk layak, tenggelam, timbul balik. Dia berpaling tengok sahabat, 3 orang sahabat dia yang murtad tu. Maka kepala tu baca ayat ni. Dia panggil 3 orang kawan dia. Ya fulan, wahai fulan, ya fulan, wahai fulan, ya fulan, wahai fulan. Dia panggil nama 3 orang sahabat dia yang telah murtad. Kemudian dia kata apa? Qala Allah Ta'ala fi kitabihi, Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu berasa puas dan Allah Ta'ala redha kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah syurga Aku. Yang 3 orang tadi masuk Islam balik. Masuk Islam balik. Dan hampir-hampirlah seluruh Rom itu, seluruh orang Nasrani itu, tentera Rom hampir-hampir masuk Islam semua. Bergoncang arash singgah sana Maharaja Rom. Tercengang dia. Dan dia tak jadi bunuh. Kemudian datanglah wakil dari kerajaan Abu Ja'far Al-Mansur, bebaskan mereka. Saya nak cerita bukan orang Rom ni hampir-hampir masuk Islam. Sebab tu Nabi bila berdakwah kan, sahabat Nabi berdakwah, hampir-hampir masuk Islam. Sebab apa dia hampir masuk Islam? Sebab mereka ada kitab Taurat. Dalam kitab Taurat tu, ciri Nabi Muhammad tu sebiji. Cuma Hercules ni dia fikir kalau dia masuk Islam nanti macam mana kerajaan dia, rakyat dia tak terima dia. Tu yang dia tak jadi masuk Islam. Ada seorang kan yang Kristian masuk Islam, itu pun diam-diam. Siapa dia? Najasyi. Semua tahu kan? Najasyi kan masuk Islam, tapi dia tak beritahu, dia senyap. Bila datang sahabat Nabi yang berhijrah ke Habsyah, dia pun tawarkan Islam. Najasyi masuk Islam, tapi dia diam, dia tak beritahu siapa. Bila dia mati, Jibril alaihi salam datang jumpa Nabi SAW, beritahu di Habsyah telah meninggal dunia seorang raja yang saleh. Ini Najasyi dia beriman. Maka itulah kali pertama Nabi melakukan sembahyang jenazah ghaib, dan kali terakhir Nabi pernah buat sekali. Itu yang sembahyang jenazah ghaib ni jadi khilaf di kalangan ulama. Sebagai ulama kata sembahyang jenazah ghaib ni bagi orang Islam yang mati di negara kufur, yang tidak ada siapa yang urus jenazah dia. Ada yang kata tak semestinya, asalkan kita tak sempat
Tak dapat sembahyang jenazah je, kita boleh pi sembahyang jenazah dia, sembahyang jenazah gaib. Cuma ulama khilaf berapa lama. Ada yang kata 3 hari dan sebagainya. Tapi nak sembahyang jenazah gaib ni setelah orang urus sana, dah mandi kafan apa semua, tidak tak boleh sembahyang jenazah gaib. Yelah, belum mandi mana boleh sembahyang jenazah gaib. Ataupun dah ke bumi ke, baru kita sembahyang jenazah gaib. Adapun sembahyang atas kubur, bila-bila pun tak apa. Kan boleh sembahyang atas jenazah kubur kan. Kita balik main Semangui, sahabat kita meninggal dah 3 minggu dah. Pergi kubur ni sembahyang atas kubur. Boleh je seorang-seorang sembahyang atas kubur. Sembahyang jenazah lah, tapi atas kubur. Baik, jadi tuan-tuan, Rom nak jadi masuk Islam tak jadi, Rom hampir-hampir masuk Islam, tapi itulah kerana kepentingan dunia disegan dia tak masuk Islam. Tapi nak cerita betapa ayat ni Allah Ta'ala tujukan pada orang yang mengutamakan akhirat, mengutamakan agama lebih pada dunia. Ada satu kisah yang lain, kisahnya lain pula. Yang ni saya dengar daripada Ustaz Ismail Kamus rahimahullah. Cerita dia hampir sama juga. Tapi ini kisah yang lain. Ada tentera Islam yang kena tangkap dengan Rom juga. Rom tangkap, Rom suruh masuk Kristian, dan Rom tawarkan dia 2 benda. Masuk Kristian akan dapat kekayaan dan kahwin dengan anak dia. Dia tawarkan. Jadi ada 4 orang tentera Islam yang kena tangkap. Ini juga pada zaman kerajaan Abbasiyah. Jadi dia tawarkan pada yang pertama, nak tak masuk Kristian, ni kahwin dengan puteri aku, dapat kekayaan dan dapat pangkat 3 sekali. Dapat anak, kahwin dengan anak aku, dapat harta kekayaan, dapat pangkat. Yang pertama tak mau. Bila tak mau, potong kepala. Bila potong kepala, yang pertama tak mau, kena bunuh lah. Potong kepala. Bila potong kepala, yang pertama tu kata apa? Fi jannatin aliyah. Kepala kena potong tu, berguling-guling. Tapi mulut baca fi jannatin aliyah, dalam syurga yang tinggi. Kemudian yang kedua, nak masuk Kristian ke tak mau? Masuk Kristian ni dapat kekayaan, bini kahwin dengan anak raja, dapat pangkat, tak mau juga. Pasal kat dunia macam tu ya kita nak, betul tak? Siapa tak mau bini lawa? Sebelum sekarang ni mungkinlah kita tak mau tuan-tuan. Kalau dah tua mungkin dah tak semangat dah tuan-tuan, tak macam muda-muda. Kalau muda-muda dulu semua orang nak bini lawa. Siapa tak mau bini lawa? Itulah keinginan orang lelaki yang belum kahwin, nak bini lawa. Siapa yang tak nak harta? Itulah keinginan manusia, harta yang banyak. Siapa tak nak pangkat? Semua orang nak pangkat. Pangkat boleh buat macam-macam, ada pengaruh. 3 ni memang kegilaan manusia. Yang pertama tak mau, potong kepala. Fi jannatin aliyah, dalam syurga yang tinggi. Lagi sakit hati Maharaja Rom, dah kena potong kepala, baca Quran. Yang ketiga pula, yang kedua, macam mana? Nak masuk Kristian tak? Tak mau juga, potong lagi kepala. Qutu fuhadaniyah, berguling-guling kepala dia tu. Qutu fuhadaniyah. Apa nak qutu fuhadaniyah? Maksud dia apa? Syurga ni buah dia kita nak petik dekat. Dia pokok banyak syurga. Bila tuan-tuan nampak buah tuan-tuan teringin, dahan tu dia akan turun kat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh petik. Itu kata qutu fuhadaniyah. Tak perlu kita nak pergi ambil apa? Nak pergi ambil kaih, nak kaih dia turun, tak payah dia turun mai kat kita. Sama burung-burung di syurga. Tuan-tuan tengok burung ni terbang, tuan-tuan tengok ni kalau masak tanduri ni sedap ni. Dia tu akan turun kat tuan-tuan, dia jadi burung tanduri tuan-tuan. Sungguh segala benda yang tuan-tuan pernah makan kat dunia dia ada. Jangan tuan-tuan ingat kat akhirat tak ada. Tuan-tuan, yang kita masak macam-macam ni dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi, betul tak? Ada ayam tanduri lah, ayam masak masala lah, ayam masak gulai lah. Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan yang sikit, kita boleh buat macam-macam masakan. Kat akhirat, segala masakan yang ada kat dunia ni, nama pelik-pelik lah, semua ada kat sana tuan-tuan. Malah yang tak ada pun ada, lebih lagi. Kita nak ayam dia turun jadi tuan-tuan, makan terus je. Akhirat pula bila makan, dia tak sakit perut, dia hilang macam tu je. Dia tak buang air besar, tak ada. Ludah tak ada, buang air besar tak ada, buang air kencing tak ada. Itu syurga. Kat dunia boleh tuan-tuan, makan kambing selalu, darah tinggi tuan-tuan. Makan gula banyak, kicin manis. Makan seafood banyak, apa? Gaut. Nampak tuan-tuan, dunia macam tu, akhirat lain. Baik, jadi tuan-tuan, yang ketiga pula. Yang ketiga dia goyang lah. Pasal apa? 2 orang tadi kena potong kepala. Dia takut.
Patutnya yakinlah, nampak kawan dia kena potong kepala boleh baca ayat Quran. Ni tak, dia goyang lah. Bukan goyang pasal apa? Duk nampak puteri raja, duk nampak harta, duk nampak pangkat. Dia pun sanggup, tak apalah, masuk Kristian. Yang ketiga masuk Kristian. Bila dia masuk Kristian, Maharaja Rum ni bijak. Ada penasihat dia kata, dia pun kan 4 orang, ada lagi seorang. Dia kata, tuanku, kita tak yakin boleh jadi dia ni masuk Kristian, tipu. Pasal dia tengok kawan dia kena bunuh 2 orang, boleh jadi dia tipu-tipu yang masuk Kristian. Kita kena uji betul tak dia punya Kristian ni. Kan dalam Islam, bila kita dalam keadaan terpaksa kan boleh, tahu kan, kita boleh ungkap perkataan kufur, boleh. Tuan-tuan, kalau orang paksa letak pedang kat tengkuk, suruh keluar Islam, tuan-tuan keluar kerana dalam keadaan takut, iman tak batal. Macam apa? Ammar bin Yasir kan, Ammar bin Yasir dia dipaksa, diseksa, nak dibunuh, mak dia mati dah. Yasir pun sama, mati dah. Tapi Ammar ni lah sekali diungkap perkataan kufur dan dia mengadu pada Nabi. Nabi kata tak apa, walakin man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, orang yang dipaksa hati dia beriman, tak apa. Jadi orang Rom kata boleh jadi yang ketiga ni masuk Kristian, dia tipu ya. Pasal dia nak apa? Nak hidup. Kawan dia 2 orang kena bunuh. Kita kena uji keimanan dia dengan Kristian lah. Maharaja kata betul. Kan ada 4 orang, ada lagi seorang yang tak mati. Maharaja kata kalau betul yang masuk Kristian, hang pancung kepala kawan hang. Dia suruh pancung kepala seorang lagi, yang keempat. Jadi macam mana tu? Betul tak betul? Dia ambil pedang, dia pancung sungguh kepala kawan dia. Itu kawan dia sekali tu, sama-sama berjuang, kena tangkap sekali. Tapi nak sangat harta dunia, dia ambil pedang tu, dia pancung kepala kawan dia. Bila dia pancung kepala kawan dia, apa kata penasihat raja? Dia kata, tuanku, kawan dia ni, dia berjuang sekali, bersama-sama berjihad, dia boleh khianat kawan dia. Tak mustahil satu hari dia khianat kita, dia pula kena potong kepala. Rugi tuan, rugi tuan, rugi dunia, rugi akhirat. Nak kata dia pura-pura tak boleh, dia dah bunuh dah, nampak tak? Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Dia nak dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Memang ada orang lagu tu tuan-tuan. Dunia tak ada, akhirat pun tak ada. Ada hadis Nabi sebutkan, dunia ni Allah Ta'ala jadikan bagi 4 golongan. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ni Allah Ta'ala jadikan untuk 4 golongan. Golongan yang pertama, rajulun, seorang lelaki, atahullahu malan wa ilma, seorang lelaki yang diberikan harta dan ilmu agama. Dia ada 2. Dia kaya dan dia ada agama. Maka dia gunakan harta dia dalam mencari keredaan Allah. Dia bersedekah, dia tolong sana, tolong sini. Kemudian Nabi kata apa? Dia ni orang yang baik. Kemudian yang kedua, orang lelaki yang diberikan ilmu agama tapi tak diberikan harta. Dia ni orang yang soleh, ada ilmu agama, orang yang soleh, baik. Tapi dia tak diberikan harta, tapi dia baik. Ada je orang yang baik kan, tapi miskin. Sahabat Nabi pun ada, ahlu sufah, miskin tapi baik. Tapi baik, miskin tapi baik, hati baik. Dan dia berniat, siapa di kalangan kita ni yang kurang harta, harta tak banyak, Nabi sebut dalam hadis ni, tapi dia berazam. Dia kata apa? Aku ni lah, kalau lah duit banyak, aku nak pergi umrah. Contoh, kita ada orang Pak Long baru pergi umrah, haji baru pergi umrah. Pak Long ada kat sana lagi, betul tak? Pak Long minyak. Tuan-tuan pernah pergi umrah? Saya tak pernah pergi tuan-tuan, teringin juga nak pergi. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan berazam, saya nak pergi umrah, kalau ada duit lagi, nak tajuk isteri, anak-anak pergi umrah, nak buat haji. Kalau ada duit, aku nak buat ma'atafiz. Kalau ada duit, aku nak buat macam dia lah. Kita tengok satu orang kaya, dia ni tolong ma'atafiz, tolong sana, tolong sini, merata. Kita kata, aku kalau ada duit, aku nak buat macam dia. Nabi kata apa? Fahuwa biniyatihi wa ajruhuma sawa. Orang lagu ni, dia mendapat pahala seperti mana kawan tu. Pasal apa? Pasal niat dia. Niat tu penting. Dia niat dah, kalau aku kaya, aku akan buat seperti mana orang kaya ni buat. Itu orang yang kedua. Dia tak ada harta tapi dapat pahala macam orang yang ada harta.
Pasal dia niat kalau dia kaya, dia buat macam kawan tu. Yang ketiga, orang yang diberikan harta tak diberikan ilmu, tak ada agama. Harta banyak, maka digunakan harta di tempat-tempat yang haram. Maksiat, minum arak, berjudi, pelacuran, macam-macam dia buat dosa. Dengan segala maksiat, ada harta dia buat maksiat, tayang dekat media sosial. Orang lagu ni seburuk-buruk, akhbasul manazil, seburuk-buruk. Inilah yang paling teruk sekali. Ada harta guna di tempat yang haram. Itu yang ketiga. Tapi yang keempat paling rugi sekali. Yang keempat yang paling rugi sekali. Dia ni dah lah miskin. Miskin, harta tak ada. Kemudian agama pun tak ada. Ada kan? Dah lah miskin, mengaji pun tak mau. Ada. Dah lah miskin, ngaji agama pun malas. Dah ngaji agama pun malas, semayang pun malas, masjid pun tak mai. Duk tengok media sosial. Orang yang kaya-kaya buat maksiat, tayang kereta mahal lah, main perempuan lah, main macam-macam buat benda haram. Dia dalam keadaan miskin, tak solat, apa pun tak ada ni, kelabu asap lah kita kata dia ni. Dia kata apa? Aku ni kalau kaya aku nak buat macam mana kawan ni buat. Macam siapa? Macam ahli maksiat buat. Dia miskin, tak ada apa, hidup pun tak ada apa, kelabu asap. Tapi dia tengok, kalau aku ada duit, aku nak pergi berzina, aku nak berjudi, aku nak minum arak, nak tayang kekayaan. Dia bercita-cita macam tu. Dia mati, dia bawa niat tu dan dosa tu, tuan-tuan. Rugi, tuan-tuan. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Malah niat dia wa wizruhu wa izruha, dan dosa kawan tu sama. Macam ni lah, tuan-tuan. Nak dunia, lalah dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Kemudian Allah berkata kepada orang mukmin sama ada dengan zatnya atau melalui malaikatnya. Kenapa sebut lagu ni? Sebab khilaf ulama. Ada ulama kata, yang kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ni, yang sebut ni malaikat. Ada yang kata bukan malaikat sebut, Allah yang sebut. Tapi bila Allah yang sebut, bukan macam kita. Kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tetap saya dengar kan? Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Habis itu Al-Quran ada huruf dan ada suara. Ini perbahasan dalam, tuan-tuan. Tapi kita ahli sunnah sebut Al-Quran qadim, kalamullah. Tapi bila masuk perbahasan dalam, ya, kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Ini yang kita duk baca ni. Dia kalam ni, tuan-tuan, dia bukan merujuk kepada huruf tu, bukan merujuk pada suara tu, dia merujuk pada mesej tu. Itu kalam. Kalau saya buat macam ni kat tuan-tuan, makna dia apa? Bagus. Kalam lah tu. Ini mesej macam ni. Dia ada kalam di situ, makna tu. Pernah tengok bahasa isyarat? Orang cakap, dia ada makna tapi kita tak faham, betul tak? Tapi dia ada makna. Orang yang mengaji faham lah. Baca Quran, bahasa isyarat dia boleh guna isyarat untuk terjemahkan bahasa Al-Quran. Boleh. Kita tak faham, tapi dia ada makna. Tuan-tuan tengok lampu isyarat, dia ada merah, kuning, hijau. Tuan-tuan bila tengok hijau, buat apa? Jalan. Dia tak suruh jalan pun. Hijau, tuan-tuan berhenti je jalan. Kalam lah tu. Makna yang sampai pada diri tuan-tuan. Itulah. Kalau tuan-tuan tengok warna merah, kita tahu berhenti. Tengok warna oranye, kuning. Kuning apa kuning? Tekan minyak kuat-kuat. Bukan, bersedia untuk berhenti. Walaupun ramai orang nampak tekan minyak lagi. Nak ceritanya tuan-tuan faham. Orang tak payah cakap. Itulah kalam. Sebab tu kadang-kadang wahyu turun dalam keadaan dia terus masuk dalam dada Nabi. Tapi Allah kurniakan juga pada Nabi susunan perkataan tu. Susunan ayat Quran Allah Ta'ala bagi. Sebab itu mushaf, tulisan, bacaan makhluk, itu semua makhluk. Tapi Al-Quran dia merujuk pada mesej dia. Sebab tu bila sebut Al-Quran, kita sebut qadim. Dia berdiri dengan zat Allah. Sebab contoh tuan-tuan, kalau ada 5 surat, saya bagi contoh 5 surat. Satu surat dalam bahasa Inggeris, satu surat dalam bahasa Arab, satu surat dalam bahasa Perancis. Kita bukan tengok surat tu dalam bahasa apa ke apa, tapi kita tengok apa? Dia nak bagi tahu apa. Betul tuan-tuan? Pernah beli apa? Kita beli barang kan, dia bagi apa? Instruction tu kan. Ada bahasa Cina, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Jerman, ada bahasa Perancis, macam-macam bahasa ada. Kita tengok pening tuan-tuan. Bukan itu yang kita, bila kita dapat tu, kita nak tahu apa? Dia kata apa? Betul tak? Dia nak bagi tahu apa?
Ke tuan-tuan baca ke instruction bahasa Perancis kita pening tak? Jangan pening tentang bahasa tu, tapi mesej yang dia nak sampai tu apa? Kefahaman kita tu yang sampai pada kita. Macam saya sebut kat tuan-tuan, semua dalam Al-Quran boleh diterjemahkan dalam bahasa isyarat kan, orang-orang isyarat. Dia sampaikan pada orang yang pekak dan bisu, sampai. Mesej itulah kalam Allah. Tapi hebatnya Al-Quran ni, susunan dia juga Allah Ta'ala yang turunkan. Susunan dia tu, susunan perkataan dia tu. Sebab tu dia bermukjizat. Baik, tak apa tuan-tuan. Jadi yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ada yang kata kalau Allah Ta'ala yang sebut, macam mana? Telinga kita ni Allah Ta'ala jadikan kemampuan untuk mendengar kalam Allah yang qadim. Macam mana? Sebab bila bicara bab akidah ni tuan-tuan, contoh, mata kita boleh tengok jin? Tak boleh. Mata kita tak mampu tengok jin. Tapi boleh tak Allah Ta'ala jadikan kita mampu tengok jin? Boleh je. Tapi Allah jadikan mata kita tak mampu tengok jin. Saya tak nampak jin, tuan-tuan pun tak nampak jin. Hatta mata kita tak nampak kuman. Kita tak nampak virus corona, kita tak nampak. Kena pakai mikroskop elektron baru nampak. Mata kita ni tak nampak di sebalik dinding, tak nampak. Lah ni dah ada tentang kamera yang apa? Tentang lalu kamera tu dia nampak tentang macam tak pakai baju. Ada kamera inframerah ke apa, dia dalam tembus. Yang jadi isu yang digunakan di sebahagian negara barat. Jadi masalah lah bila kita masuk dalam tu, kita pakai baju, rupanya kamera tu dia boleh scan sampai tembus baju. Dia kamera canggih lah tuan-tuan. Jadi isu kan, saya yelah boleh tengok dalaman kita. Dia nak tengok ada bersembunyi apa ke, mata kita tak mampu. Tapi dengan akal Allah Ta'ala bagi, kita boleh buat benda yang pelik-pelik tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, mata kita ni tak mampu tengok jin, Allah Ta'ala jadikan rahmat tuan-tuan, rahmat. Kalau tuan-tuan boleh nampak jin ni tak boleh hidup, jin rupa dia huduh, kita tengok jadi takut, rupa dia tak cantik. Itu kasih sayang Allah, kita tak nampak jin. Akhirat nanti mata kita ni, Nabi Musa tak mampu melihat Allah di Bukit Tursina. Bila Allah Ta'ala zahirkan zat Allah pada Bukit Tursina, hancur, pingsan Nabi Musa AS. Tapi di akhirat Allah jadikan mata manusia ni kemampuan untuk melihat zat Allah yang azaliyun abadiyun, zat Allah yang tidak terikat dengan arah, tempat dan masa. Dia ada kemampuan tuan-tuan, biasa tak boleh tengok. Sama telinga kita ni, telinga kita ni tak boleh dengar benda yang halus-halus. Kucing lebih tajam, telinga kucing dia lebih tajam pada kita berapa kali ganda, saya tak ingat berapa belah, 30 kali ganda ke. Telinga dia sangat tu, telinga kucing dia boleh bergerak tu, dia lebih tajam telinga haiwan lain. Di akhirat ni Allah Ta'ala jadikan kemampuan untuk kita dengar kalam Allah yang azaliyun abadiyun, tidak berhuruf dan tidak bersuara, dan kita faham. Boleh lah. Telinga kita dengar, dia bukan macam kalam saya dengar kalam tuan-tuan. Tuan-tuan dengar kalam saya dan tuan-tuan terhasil daripada udara. Dari mulut kita keluar, melalui peti suara, keluarlah suara. Lain orang lain, bukan begitu kalam Allah. Kalam Allah laisa kamitslihi syai'. Baik, itu sedikit pasal akidah lah tuan-tuan. Saya habiskan tuan sikit lagi. Wahai jiwa-jiwa yakin dengan keimanan, kebenaran dan keesaan Allah yang tidak dicemari oleh keraguan akan kebenaran akidahnya. Sesungguhnya engkau telah redha dengan ketentuan Allah dan mematuhi batas-batas syarak, maka engkau datang pada hari kiamat dengan keadaan tenang, mengingati Allah tetap dan tidak goyah, tanpa takut dan bimbang. Kembalilah kamu kepada ganjaran Tuhanmu yang dikurniakan. Kembalilah ke tempat kemuliaan yang dianugerahkan kepadamu dalam keadaan kamu redha dengan pahala daripada apa yang telah kamu lakukan di dunia, dan kamu redha di sisi Allah. Kedudukan mereka sama seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya, Allah redha terhadap mereka dan mereka redha kepadanya. Radhiyallahu anhum wa radu an, surah Al-Bayyinah. Inilah sifat jiwa yang sempurna. Masuklah kamu ke dalam kumpulan hamba-Ku yang soleh. Jadilah kamu di kalangan hamba-Ku, di kalangan mereka, dan masuklah bersama mereka ke syurga-Ku. Itulah kemuliaan yang tiada tandingannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada ahlinya. Ayat ini walaupun khusus berdasarkan sebab nuzul, namun pada zahirnya bersifat umum, merangkumi semua orang yang baik. Sebab al-ibratu bi'umul lafzi la bi khususis sabab. Maksud dia apa? Walaupun ayat ini turun pada Sayyidina Abu Bakar, ayat ini turun untuk Sayyidina Abu Bakar, tapi tidak khusus untuk Sayyidina Abu Bakar, semua pun dapat. Siapa sahaja jiwa dia baik, jiwa dia tenang, dia juga akan dapat ayat ni. Dia juga akan dapat. Wahai jiwa yang tenang.
Jadi tuan-tuan, kesimpulannya akan datang kita akan sambung pedoman hidup dan hukum hakam ayat 20, ayat 21 sampai ayat 30 surah Al-Fajr. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat tuan-tuan, kita masih lagi ada masa yang berbaki hidup kita ni. Mungkin lagi tak tahu, mungkin lagi setahun, mungkin lagi 2 tahun, wallahu alam. Saya baru ni kawan saya meninggal dunia, baru sihat, tak sakit apa, mati baru 2 hari lepas, 2 hari 3 hari lepas. Mati pasal apa? Insiden. Orang sihat tak ada sakit apa. Dia insiden di Kelang, naik motor langgar kereta, otak dia pecah, rosak. Jadi pergi ke hospital, dah cuba buat apa semua tak boleh pasal otak dah rosak. Jadi dia hidup tu dengan oksigen je. Daripada ICU masuk ke ward biasa, beroksigen. Tapi dia tak mati lagi. Otak dia duduk bergerak pasal oksigen tu ada kan. Duduk kat hospital tak mati juga. Maka doktor bagi pilihan untuk bawa balik lah. Bawa balik, buka oksigen habis. Sebenarnya dah tak ada dah, otak dia tu duduk function sikit bila ada oksigen tu. Tapi memanglah bila hidup memang otak tu function tuan-tuan. Memang ada kajian tuan-tuan, ada kajian barat, sehingga kajian tu mengatakan seolah-olah memang ada hidup setelah mati. Sebab orang yang kaji otak barat punya kajian, bila dah mati betul ni, dia pun dapat trace rupanya dia otak manusia masih lagi ada dia melihat sesuatu yang kita tak nampak. Ini barat punya kajian. Dah mati betul ni, betul-betul mati dah. Ni kawan saya dia tak mati lagi. Otak dia duduk gerak, bawa balik rumah, buka oksigen. Dia buka oksigen, maka nafas dia pun berhentilah. Mata dia meninggal dunia ke bumi lah tuan-tuan. Mana kita nak tahu bila kita mati? Sihat anak kecil lagi seorang, tinggal bini seorang. Tuan-tuan betul insiden ramai kan? Tengok Imam Amir, tengok kat Johor, jalan tu memang selalu insiden pun. Jalan Kuantan Segamat, yang baru ni insiden dengan trailer tu. Mereka semua ada berapa beradik? Semua ada 8 beradik. Tapi yang naik kereta tu 7 lah. Seorang tak ikut, anak sulung yang 19 tahun tak ikut. Dan yang naik dalam tu ada 6 sekeluarga lah, 5 anak, mak dan ayah. Mati 6, seorang kritikal. Mati 6 kan, tanam sekali anak dia jadi imam tu. Mana kita tahu Imam Amir, nama dah imam tu, Imam Amir. Bini dia ustazah, insiden dengan trailer, meninggal semua. Jadi kita mana tahu tuan-tuan nak mati? Saya pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Tidak ada orang yang special tahu. Jadi saya sebut tadi tuan-tuan, barat buat kajian pasal otak orang yang mati ya. Dah mati ni, memang mati semua, otak, nafas apa semua. Barat tengok kajian di otak, rupanya ada lagi reaksi di otak. Maka dia buat kesimpulan, orang yang dah mati tu sebenarnya dia masih lagi nampak benda yang kita tak nampak. Sebab saya tengok tuan-tuan tengok saya, tengok pakai apa sebenarnya? Sebenarnya otak belakang. Tuan-tuan pernah jumpa orang kecil manis kan, mata elok tapi tak nampak. Bukan mata dia rosak, saraf dia. Dia daripada mata dia saraf, dia sambung ke otak belakang ni. Tapi yang paling penting otak belakang ni. Sebab tu ada orang buta mata dah, saraf dia rosak. Saraf bukan boleh repair daripada mata ni ke otak belakang. Yang paling penting otak belakang ni. Mata ni dia macam apa? Mediumnya, masuk cahaya, otak belakang ni yang tak bersih. Sebenarnya saya tengok tuan-tuan terbalik. Tuan-tuan tengok saya terbalik. Saya kaki ke atas, kepala bawah. Tapi macam mana boleh adjustment macam ni? Otak belakang ni. Otak belakang ni adjustment. Tuan-tuan masa tuan-tuan tidur, tuan-tuan tengok tak sesuatu? Tengok kan? Otak tuan-tuan kan tuan-tuan tidur, kan tuan-tuan tengok dalam mimpi. Itu otak tuan-tuan. Itu yang dia buat kajian. Bila dah mati, otak tu masih berfungsi. Dia nampak sesuatu yang kita tak nampak. Itu yang sebut alam barzah. Dia terbang naik, kemudian dia turun duduk di samping jenazah dia. Otak dia masih difungsi. Dia ada lagi reaksi kimia pada otak dia. Habis tuan. Akan datang kita sambung itulah pedoman hidup dan hukum hakam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana ma itafaqqa ma'subah wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman ma tudakh nabiyina Muhammad wa ala